Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia, salam Malaysia Madani. Kita kudara pada malam ini untuk membicarakan isu-isu semasa menjelang Perhimpunan Agung UMNO yang akan bermula pada hari esok dengan program di sebelah pagi oleh Penerangan UMNO Malaysia, diikuti dengan Majlis Taklimat Presiden pukul 3 petang esok. Dan malam esok kita akan ada majlis perasmian sayap-sayap pemuda sebelum lusa sayap pemuda, wanita dan puteri akan bersidang, dan pada 9 hari bulan maka Perhimpunan Agung UMNO akan bermula dengan majlis perasmian dengan ucapan dasar Presiden, dan hari kedua akan ditutup dengan sesi penggulungan. Jadi tuan-tuan, malam ni kita nak bicara tentang soal kenapa Perikatan Nasional begitu takut, tuan-tuan, bila mana kita nak membahaskan Ketua Penerangan UMNO Datuk Seri Azalina Osman Said tadi telah membentangkan usul untuk membahaskan laporan Ketua Audit Negara Siri 2 2021. Sebab apa? Sebab kalau misalnya mereka tidak tutup parlimen dengan mengisytiharkan darurat, pada ketika itu lagi kita dah boleh pun membahaskan perkara ini. Namun hari ini Speaker Dewan Rakyat Datuk Seri Johari Abdul telah membenarkan Tan Sri Johari Abdul telah membenarkan laporan Ketua Audit Negara Siri 2 2021 ini untuk dibahaskan. Tapi malangnya saudara wakil rakyat daripada Perikatan Nasional, baik Bersatu, baik PAS, semua lari lintang pukang, tuan-tuan. Mula-mula adalah seorang tapi lepas tu ni seorang ni mungkin salah seorang yang telah mendapat maklumat lambat supaya memboikot dan lari sama-sama. Lepas tu dia pun lari. Tuan-tuan, tindakan pembangkang ini saudara jelas membuktikan bahawa ada perkara yang mereka nak sembunyi. Ada perkara yang mereka nak sembunyi, dan kita pun tak payah sembang pun kita tahu apa perkara yang mereka nak sembunyi. Saudara, kita mahukan supaya perkara ini dibahaskan. Laporan Ketua Audit Negara ini terlalu banyak mendedahkan tentang penyelewengan, penyalahgunaan kuasa dan sebagainya yang berlaku sepanjang tempoh sepanjang tempoh darurat, khususnya ketika pemerintahan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan kita juga tahu bahawa banyak duit negara, duit daripada kantong pembendaraan negara dibelanjakan sepanjang tempoh darurat itu dengan menggunakan ordinan darurat supaya mereka tidak perlu membahaskan ianya di parlimen. Itu sebab, tuan-tuan, mereka berpeluh bila mana Datuk Seri Azalina Osman meminta supaya ianya dibahaskan. Lari, tuan-tuan, tak cukup tanah wakil rakyat daripada Perikatan Nasional yang menggunakan slogan bersih dan stabil. Sekarang semua orang dah tahu memang bersih. Semua dia sapu bersih, tuan-tuan. Dan semua orang pun dah tahu memang mereka stabil. Tuan-tuan, kalau dia dah sapu bersih, mestilah dari segi kewangan dia stabil. Itu sebabnya dia boleh rasuah kita punya pengundi-pengundi dengan ada yang bagi 350, ada yang bagi 500, ada yang bagi 1,000. Sebab apa? Sebab kewangan mereka stabil. Kenapa kewangan mereka stabil? Sebab sepanjang tempoh darurat, khususnya saudara, mereka membelanjakan duit negara tanpa perlu dibawa ke parlimen. Mereka menggunakan ordinan darurat. Dan ini menyebabkan, tuan-tuan, mereka mempunyai keuangan, sumber keuangan, dana pilihan raya yang luar biasa banyaknya, saudara.
Jadi alhamdulillah saudara, hari ni sekurang-kurangnya rakyat boleh buka mata. Kalau dulu nak ajak berdebat ni, geng-geng PAS ni saudara, geng-geng bersatu ni bukan main lagi mencabar kita nak berdebat dan sebagainya. Hari ni lari lintang pukang tuan-tuan. Itu mukadimah saya pada malam ni. Banyak lagi soalan-soalan lain yang akan kita bincangkan. Bagi tuan-tuan yang mahu bertanyakan soalan, bolehlah ambil nombor telefon 0113954044. Tak bawa? Cacang. Astaghfirullahalazim. Okey. Ambil nombor saudara Wan Kuris, ya. 017 330 5275. Okey tuan-tuan, silakan. Soalan daripada studio, siapa yang nak tanya soalan daripada TT pun boleh. Okey tak? Ikatan Nasional mendakwa usaha pihak kerajaan untuk membahaskan laporan Ketua Audit Negara di dalam Parlimen merupakan satu bermotifkan politik menjelang raya negeri. Iyalah, kalau misalnya bermotifkan politik sekalipun, yang hang takut siapa? Betul tak? Saya nak tanya dengan geng-geng PAS ni. Apa tujuan dia bangkitkan soal nak rampas Pulau Pinang? Dia tahu dia tak boleh rampas Pulau Pinang. Dia tahu Pulau Pinang adalah sebuah negeri yang berdaulat. Tapi kenapa dia bangkitkan? Kononnya nak tarik Pulau Pinang. Ianya bermotifkan politik. Kerana dia tahu orang Melayu di negeri Kedah ni, bila dengar nak rampas balik tanah Pulau Pinang, dia pun sokong. Inilah Sanusi. Dia duk kata Datuk Seri Anwar Ibrahim nak meraih populariti. Sebenarnya apa yang dia buat itu satu apa pun bukan untuk mentadbir dan membangunkan negeri Kedah. Lebih nak tarik populariti. Sampai keluar perkataan lancau. Sampai keluar perkataan tu. Sebab apa? Sebab mentaliti orang Kedah, dia suka orang yang mulut selupak macam ni. Ni orang Kedah ni. So, kena faham. Bila kamu dah buat salah, kita dah dapat modal terang-terang kesalahan kamu ni sudah disebut satu persatu oleh Ketua Audit Negara. Sudah pastilah kita nak perkara ini dibahaskan. So, kita bukan hipokrit. Kalau nak kata apa ni ia bermotifkan politik. Yes. So what? Kamu kena bertanggungjawab ke atas apa yang kamu belanjakan. Kerana duit ini ialah datangnya daripada kantong rakyat, bukan duit mak bapak kamu. Ini kena faham. Duit ini adalah hasil daripada kutipan cukai, hasil daripada rakyat Malaysia yang membayar cukai. Kamu tak boleh membelanjakan duit ini sesuka hati kamu. So kalau nak kata ianya bermotif politik, yes. Kita nak rakyat sedar bahawa parti yang menggunakan slogan bersih dan stabil ini tak sebersih mana, kecuali dia sapu bersih. Alhamdulillah, kita buka mata rakyat kita. Malam ni kita ada dua orang yang sudah pun mula memasuki TT kita, saudara Kizwan dan saya anak Malaysia, Tok Mi Gaming. Assalamualaikum Tok. Waalaikumsalam. Kizwan, ya, silakan. Okey, maaf Datuk mengganggu. Okey. Saya ada cadangan. Okey. Dan saya rasa perkara ni penting untuk Datuk sebagai pengarah komunikasi. Okey. Yang mana sekiranya kita berjaya membantu Datuk Seri Najib sebelum PRN ni, saya yakin kita boleh tawan ke 6 negeri dengan mudah. Sebab
Datuk Seri Najib mempunyai followers dan kita tahu kemampuan Datuk Seri Najib untuk raih undi yang besar dan tindakan untuk masukkan tindakan hukuman sebelum PRU adalah punca utama kekalahan Barisan Nasional. Okey. Saya rasa soalan Kizwan ni 2 hari sudah lebih kurang sama juga. Kita pun ada jawab. Namun saya bersetujulah dengan pandangan saudara Kizwan saya nak kata menang semua kalau Datuk Najib keluar tu saya rasa pun susah. Saya kena terima hakikat hari ni. Realiti dia geng-geng Perikatan Nasional ni telah berjaya untuk bak kata orang tu memanipulasi isu perkauman, memanipulasi isu agama dengan dahsyat sekali sehingga kan ke bawah duli tuanku terpaksa dalam titah ucapan dia sempena keputeraan beliau, keputeraan baginda menitahkan supaya jangan polemikkan isu agama, jangan polemikkan isu perkauman sempit ni sampai ke bawah duli tuanku terpaksa sebut benda ni. Jadi memang kalau tanya saya lah secara peribadi saya memang nampak ada sedikit masalah kita akan hadapi di kawasan-kawasan macam Pulau Pinang. Mungkin tidak ada masalah, tetapi di 5 negeri lain kita akan ada masalah disebabkan pengundi Melayu tu tinggi. Betul. Kalaupun Datuk Seri Najib dapat dibebaskan sebelum pilihan raya di 6 buah negeri ni saya rasa saya tak nak bagi pengharapan yang terlalu tinggi lah tapi setidak-tidaknya kalau kita punya campaign manager ni kita ada peluang 3-3. Ini peluang yang bagi saya realistik. Memang betul kita akan usaha untuk dapatkan setidak-tidaknya 5 negeri. Ini kita usaha ke arah itu. Tetapi kalau Datuk Seri Najib ada di luar pun dengan gelombang hari ni dengan gelombang fitnah yang makin melampau dan sebagainya, saya rasa the best that we can do is 3 kita dapat, 3 dia dapat. Maknanya status quo. Status quo. Okey, betul. Kecuali kalau yalah, ini Allah Ta'ala punya kerja kan. Kita hanya boleh membuat ramalan, membuat takulan. Tetapi last kali on the ground tu Allah Ta'ala punya kerja. Kita boleh berusaha ke arah nak dapatkan setidak-tidaknya 5 daripada 6. Tapi last kali ni macam-macam boleh berlaku. Kalau Allah Ta'ala kata jadi, kun fayakun, maka jadilah. Jadi bagi saya, memang kalau Datuk Seri Najib dibebaskan sebelum pilihan raya, itu yang terbaik. Cuma macam mana cara dia nak dibebaskan? Kalau ikut pengampunan diraja, Setiausaha Majlis Pengampunan sudah pun menyatakan bahawa mesti minimum requirement mesti dipenuhi. Maknanya 1/3 daripada 12 tahun, 4 tahun. So saya tak nampak melalui pengampunan diraja ni Datuk Seri Najib boleh dibebaskan. Jadi dua kaedah lah. Pertama, sekiranya Ketua Hakim Negara mengambil tindakan disiplin ke atas Nazlan yang sudah pun pihak SPRM nyatakan dia melanggar Kod Tata Etika Hakim 2008, Section 8 dalam kurungan 1A. Kemudian kalau Peguam Negara melakukan pendakwaan ke atas Nazlan di bawah Section 220 Kanun Kesisaan, itu juga boleh menyebabkan pembicaraan di hadapan Hakim Nazlan kes SRC International dikira sebagai null and void ataupun sebagai tidak sah, dan perlu dibicarakan semula di hadapan seorang hakim yang
tidak ada konflik kepentingan. Okey, Wan. Betul, Datuk. Terima kasih. Sama-sama, tu. Okey, Tok Mi Gaming. Atau saya anak Malaysia. Saya bagi laluan untuk abang anak Malaysia dahulu lah. Okey, sebab saya okey, nak silakan. Selepas dia. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Okey. Pertama saya nak bagi information kepada Datuk. Saya dapat berita terbaru daripada ROS. Ada sebuah parti telah memfailkan untuk menukar nama parti kepada, tak tahulah parti mana, tapi mereka nak tukar nama kepada Pengecut Nasional. Tak tahulah sahih ke tak sahih. Kan itu saya tak tahulah kan. Ini berita yang saya dapat je, Pengecut Nasional. Allahualam. Yang kedua hari ni Bukan dia tukar nama Perkhidmatan Nasional ke? Baru je minggu lepas dia tukar kepada Perkhidmatan Nasional. Hari ni jadi Pengecut Nasional. Pengecut Nasional Datuk. Dan telah disokong dan dilihat mungkin dengan tata kelola mereka hari ini lah. Anyway. Yang kedua Datuk, dan kepada yang di bawah menonton mata ni semua ni 1000k lebih ni. Hari ni Perikatan Nasional dengan PAS telah membuktikan perjuangan mereka bukan untuk rakyat. Perjuangan mereka adalah untuk diri sendiri dan gelojoh politik mereka. Betul. Tidak ada rakyat di dalam hati mereka. Rakyat, bukan saya nak cakap nak buat apa komen. Sendiri sudah tengok, yang belum tengok pergi YouTube, tengok persidangan parlimen hari ini, sesi pagi. Sendiri nilaikan. Betul. Saya tak mau cakap apa-apa. Sendiri nilaikan. Mereka lari Tidak semua. ada rasa kepentingan rakyat di dalam hati mereka. Betul. Ketiga Datuk, Allah Ta'ala Maha Besar. Ada seorang mulut cabul selalu kata koyak-koyak. Hari ni tak tahulah berapa orang, berapa wakil rakyat mereka yang koyak sampai tak berani kan bawa telur celah kangkang, lari tak mau masuk parlimen. Waktu nak minta undi, merayu-rayu untuk minta undi, tolonglah bagi kami masuk parlimen, tolonglah bagi kami masuk parlimen. Dan orang kesian bagi mereka undi, menang, tak mau masuk parlimen. Nilai sendiri rakyat, wahai rakyat Malaysia. Betul. Nilai sendiri. Nilai sendiri. Okey. Terima kasih banyak Datuk. Itu bukan soalan, itu lebih kepada statement. Jadi saya tak perlu jawab lah benda tu Saya sokong apa yang awak cakap. Terima kasih. Okey, terima kasih Datuk. Sama. Okey. Tok Mi, silakan Tok Mi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Datuk. Ya, Waalaikumsalam. Kecoh hari ni pembangkang boikot persidangan parlimen mengenai pembentangan pembahasan orang kata tentang laporan Ketua Audit Negara ni. Audit. So Datuk, saya nak tanya Datuk, adakah sebarang perbelanjaan yang melibatkan kartu negara ini di bawah OSA Datuk? Ataupun akta rahsia-rahsia dia kalau sudah pun silakan. Kalau sudah diumumkan oleh Ketua Audit Negara, maka itu bukan OSA dokumen. Itu sudah jadi dokumen umum. Dia bukan OSA lagi. Dia sudah jadi dokumen umum. Dokumen umum makna tiada orang kata tidak maknanya boleh dibantah. You boleh ambil sebarang apa yang you nak ambil daripada dokumen tu, you nak keluar dalam Facebook apa, boleh. Tak ada masalah. Baik. Okey. Sebab apa yang sebenarnya soalan kedua saya Datuk adalah untuk pertanyaan last saya. Apa yang sebenarnya boleh dikategorikan sebagai OSA ni Datuk dari segi negara? OSA? Contoh-contoh contoh-contoh dia. Adakah kedaulatan negara itu tergantung juga dalam OSA? Dia ada banyak dokumen. Contohnya dokumen pendakwaan. Itu OSA. Contohnya dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkara-perkara yang berstatus rahsia.
kebanyakannya macam contohnya minit mesyuarat kabinet, itu OSA. Okey. Saya nak beritahu saya ambil contoh ini sahabat kita, saudara RF Lias boleh follow Facebook RF Lias. Dia beritahu tadi kenapa Taqiyuddin PAS beria-ria tak nak laporan audit negara 2021 dibahaskan. Ini saya jawab saudara apa antara dokumen yang diorang takut rupanya di dalam laporan ketua audit negara ni, antara yang terkandung di dalam laporan ni yang diorang takut nak bahaskan, ada 500 buah ventilator yang telah ditempah oleh Kementerian Kesihatan. Tuan-tuan pun tahulah siapa yang menjadi Menteri Kesihatan dulu. Dan kerajaan dah bayar apa dipanggil sebagai pendahuluan 30 juta, bukan sikit. Kerajaan bayar pendahuluan 30 juta ringgit. Tapi yang peliknya dalam pembelian ni, pembekal hanya dapat membekal 136 unit. Cuba bayangkan, dia disuruh bekalkan 500 unit ventilator. Kemudian dia diberikan deposit dulu. Kerajaan bayar dulu advance payment 30 juta. Daripada 500 ventilator tu, dia hanya dapat bekalkan 136 unit saja. Dan daripada 136 unit ini, hanya 28 unit boleh digunakan. Lagi 108 rosak. Macam manalah Perikatan Nasional dan juga PAS dengan Bersatu ni tak lari daripada parlimen hari ni. Mereka lari, tuan-tuan. Dan daripada 108 ni pula yang rosak, hanya 15 saja yang boleh dipulangkan kembali kepada pembekal. Walaupun 108 ni rosak, yang lagi 93 unit ni tak boleh return back. Cuba bayangkan. 15 je boleh return back. Yang lagi 93 unit ni, dia bekalkan benda yang rosak, tak boleh pakai, kita tak boleh return balik. Maknanya apa? Maknanya rakyat kena tanggung kerugian akibat daripada pembelian luar biasa yang dibuat oleh Kerajaan Perikatan Nasional. Kenapa tak boleh return back? Kerana tiada dokumen perolehan daripada KKM kepada pembekal. Kerana dibuat di bawah tata cara perolehan darurat, tuan-tuan. Itu sebab dia orang tak nak dia orang tak nak siri kedua laporan audit 2021 ini, laporan ketua audit negara 2021 ini dibahaskan. Kerana kalau bahas terlalu banyak kepincangan, tuan-tuan, terlalu banyak kepincangan. Habis apa yang dibekalkan oleh broker-broker, oleh kroni-kroni mereka, siapa yang dapat projek direct nego dan sebagainya, semua akan terbongkar, tuan-tuan. Itu sebab mereka cukup takut laporan ketua audit negara ini dibahaskan. Itu yang lari tak cukup tanah, tuan-tuan. Okay, itu Datuk, saya baru untuk sebut last, satu Datuk, je. Boleh Datuk? Okay. Sebelum saya turun. Okey. Sekiranya pengecut nasional ini, MP pengecut nasional ini memboikot pembahasan ni, Datuk, adakah pembahasan itu akan terus dijalankan dan akan ada beberapa serial lain untuk disambungkan untuk pembahasan ni? Macam mana, Datuk? Kalau boikot, maknanya kalau speaker dah benarkan ianya dibahaskan, habis kuat pun ahli-ahli parlimen kerajaan perpaduan je lah yang membahaskannya. Dia tak akan terbuka lah, Datuk, Boleh diteruskan. Boleh diteruskan. Bagi saya, sebaik-baiknya diteruskan walaupun tanpa kehadiran ahli-ahli Perikatan Nasional ni. Okey, terima kasih, Datuk. Itu sahaja supaya rakyat lebih membuka mata, menilai
Macam mana slogannya katanya bersih. Saya rasa patutnya patutnya pengurusi Perkhidmatan Nasional ni patut letak jawatan lantik Atan Likas tu jadi pengurusi yang baru. Sebab Atan Likas ni dia kepala gila. Saya rasa orang macam ni dia boleh apa kata orang tu, dia boleh sahut cabaran walaupun perdebatan tu dia boleh musnah, dia boleh lingkup, janji dia berdebat. Tapi geng-geng Perikatan Nasional ni dia tahu. Semalam ada sahabat kata Dato', dia akan umumkan pada 10 hari bulan untuk menanggal baju Barisan Nasional tu. So tanggallah cepat-cepat. Janganlah membawa nama UMNO dan Barisan Nasional terusnya mewujudkan ketidakharmonian kita dalam kerajaan perpaduan. Ya, teruskan. Saya cakap. Kan? Pergi tidak berkurang, stay pun tak berlama. Macam tu lah. Kita tengah tunggu majlis dia nak menanam baju BN dia tu. Dia dah pernah buat tinggalkan PAS, tinggalkan amanah, tinggalkan PKR, semua benda dia dah buat. Kita tunggu bila dia nak tinggalkan baju BN tu. Okey, kita pergi kepada Fazrul Helmi. Silakan. Assalamualaikum tu, Bapa. Waalaikumsalam. Selamat. Ya. Ni menjalankan manat Pau ni. Ya. Nama apa ni Datuk, saya tertarik dengan Papa Gomo lah. Papa Gomo, kenapa? Kenapa engkau tertarik dengan Papa Gomo ni? Hang tertarik tang mana? Tang badan dia yang berbulu ke, rambut dia yang panjang serabai ke, yang mana satu ni? Janggut dia yang Pasal jagut tu saya tak yakin. ataupun perbuatan dia mencium tangan kiri Mahdi. Kalau dia cium tangan kanan aku okey lagi tau. Tapi dia cium tangan kiri. Lepas tu dia bukan cium yang sini tau. Dia cium yang sini. Aduh, hai. Gobo. Apa kau buat ni, Gobo? Dia kata Sanusi ni Panglima. Layak dia PM, dia kata Panglima tak mana dah tu. Panglima tai kucing. Dia kata Datuk Siana Ibrahim apa ni, tak pernah merasa susah apa semua. Dia kata dia anak orang miskin, bapak dia ada 13 orang anak, dia biasa susah, bapak dia buat kerja banyak. Tak payah duk sembang lah Sanusi. Kita bukan tak tahu. Sekali dia makan ikan patin dekat Kampung Baru tu berapa ribu belanja. Orang kalau datang daripada latar belakang susah ni, makanan ni kalau tak habis pun, kita rasa bersalah tau pada rezeki ni, pada rezeki Allah Ta'ala bagi ni, kan? Kita rasa bersalah. Apatah lagi nak makan ikan patin sampai nilai ikan yang dibayar tu sampai RM1,000. Tapi Sanusi ni mentekar darah. Ini level dia mentekar darah. Tak payah duk sembang lah. Tak payah duk sembang. Saya heran. Orang lain dia boleh cerita lah dia biasa susah. Orang biasa susah, takkan belanja mewah macam ni. Tak kira lah toke mana bayar sekalipun, tapi setidak-tidaknya bab makan ni makanlah bersederhana lah. Tu lah tengok bila dia buka baju tu. Tanya sekarang. Sanusi kata orang lain tak boleh pakai kereta Volvo C90 lah. Volvo XC90. Orang lain tak boleh beli dia kata. Tu susah kan mana Datuk tu. Itulah dia. Duk sembang kan. Saya cakap terang lah, tak payahlah dia nak cakap orang lain, kan. Dia sendiri pun belanja mewah, kan, tak payahlah. Dari segi makan tu pun kita dah tahulah, bukan jenis orang yang menjiwai nasib. Kalau orang nak makan ikan patin, ikan kerai harga RM1,000 ni, bila time dia nak makan ni, dia fikir sekali dia makan ni berapa ribu orang boleh makan, kan? Dia takkan belanja mewah macam tu. Tak kira lah siapa bayar pun, kan? Dia takkan belanja mewah macam tu. Ini Sanusi duk sembang, biasa miskin, kejadahnya miskin. Okey, kalau betul lah dia datang daripada keluarga miskin, dia adalah orang miskin yang lupa daratan, lupa diri.
Ini Sanusi ni tuan-tuan. Biar kita ni tak pernah miskin. Macam Datuk Seri Anwar Ibrahim kan, dia tak pernah miskin. Macam Sanusi cakap, bapak dia ahli Parlimen UMNO, mak dia orang kuat UMNO. Betul. Tetapi setidak-tidaknya dalam dia membuat sesuatu, dia fikir tentang nasib orang miskin. Bila contohnya berikan pengecualian cukai, Datuk Seri Anwar mengambil tindakan berbeza dengan apa yang dilakukan oleh Muhyiddin. Dia bagi pengecualian cukai kepada toke-toke, lepas tu dia suruh masuk dalam akaun parti dia. Tapi Datuk Seri Anwar minta supaya Syed Mokhtar sumbangkan 30% daripada hasil keuntungan bersih perniagaan beras dia tu kembali kepada petani. Itu baru betul. Walaupun dia katalah dia bukan datang daripada latar belakang susah, baru betul dia faham tentang orang petani yang susah. Kita harap lepas ni Datuk Seri Anwar tengok juga nasib kawan-kawan kita yang menanam kelapa sawit. Hari ini dah sampai 500 lebih satu tan dah. Tuan-tuan, hari ini kawan-kawan yang jual kelapa sawit ni, yang tanam pokok kelapa sawit ni, merana dah tinggal 500 lebih satu tan. Ada Sanusi ambil kisah benda ni. Dia duk ingat perut dia ni, tuan-tuan. Tengok perut pun kita dah tahu dah. Jangan ambil Penang tu. Tapi nak buat macam mana orang Kedah ni, dia tak kisah air keruh macam mana pun. Sanusi, kalau orang lain, ahli politik lain, pakai baju tak ada singlet pun jadi isu, tuan-tuan. Tapi Malaun ni, saudara, dia boleh tak pakai baju, dia boleh tayangkan perut dia boncik tu dekat stadium ni. Aduh, Aurat. Saya ingat lagi lah sejarah dia sebelum dia naik MBA tu. Ya. Hari-hari dia ulang Bima Jamihir tu, dia nak MB. Tak apa lah. Akhirnya rezeki dia dapat lah. Dia dapat lah MB tu. Rezeki dia dapat ulang. Tapi hari-hari dia ulang lah. Kali dia kianat orang. Ya. Kali dia tutup pula orang. Ya. Macam ada pengalaman kena tutur je. Okey bang. Okey, kita bagi pula Zaim. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Tok. Waalaikumsalam warahmatullahi. Minta maaf ganggu. Okey, saya ada dua soalan untuk Datuk. Okey. Soalan pertama saya, antara untuk lari topik sikit lah. Okey. Antara pengampunan diraja dengan perbicaraan yang adil kepada Datuk Seri Najib, yang mana yang Datuk sendiri pada pendapat Datuk yang Datuk prefer. Sebab saya tahu Datuk memang daripada dulu lagi berusaha betul-betul dan mengetahui luar dalam dengan Datuk Seri Najib punya kes. Itu soalan pertama saya. Okey, saya jawab satu dulu Okay. Kalau tanya dengan saya prefer. Halo. Kalau tanya dengan saya lebih prefer supaya Datuk Seri Najib diberikan pembicaraan yang adil. Kalau pembicaraan tu adil, Datuk Seri Najib takkan sampai ke level Mahkamah Persekutuan pun. Daripada mula tu pun dah tak adil dah. Bila mana hakim yang mula-mula dilantik, Hakim Sufian Raza, kemudian dipindahkan, digantikan dengan Hakim Nazlan. Hakim Nazlan ni pula tak ada langsung pengalaman ambil kes jenayah. Tiba-tiba terus ambil kes jenayah yang berprofil tinggi. Dan kita kemudiannya dapat tahu bahawa dia terlibat secara langsung dalam penubuhan SRC International. Memang kalau tanya dengan saya lah, Datuk Najib ni memang teraniaya. Jadi saya mengharapkan supaya ada peluang untuk dia dapat keadilan. Itu harapan saya. Okey. Soalan tambahan. Soalan tambahan. Dengan adanya penghakiman yang last kali, salah seorang mengatakan betul-betul dia tak dapat pengadilan, apakah efek
kepada apa nama tu, kepada peluang Datuk Najib untuk dapat pekerjaan. Dia efek dia, kawan kita ni dia masuk tapi dia dah buka speaker sebelum kita beritahu dia. Okey. Efek dia kan, saya nak beritahu, daripada satu orang hakim Mahkamah Tinggi campur dengan 3 orang hakim Mahkamah Rayuan campur dengan 5 orang hakim Mahkamah Persekutuan, dah ada 9 hakim, campur lagi 5 hakim yang membuat semakan semula, dah ada 14 hakim. Daripada 14 hakim ni, satu orang je yang nampaknya berani untuk berkata benar. Itu pada pandangan saya, itu pada pandangan saya. Jadi sudah pastilah orang yang sebelum ini tak nampak langsung ada hakim yang berani berkata benar ni. Sudah pasti kenyataan yang dikeluarkan oleh hakim yang seorang ini akan menjadi pegangan bagi orang-orang yang dah tahu bahawa Datuk Seri Najib tidak dapat keadilan. Dan hakim ni pula hakim besar Mahkamah Sabah Sarawak, dia highlightkan secara terperinci. Yes. Tetapi saya nak beritahu, ianya dari segi prosedur perundangan, itu hanya pendapat seorang hakim. Dan majoriti hakim lagi 4 orang dalam semakan itu berpendapat berbeza. Jadi dari segi undang-undang, 4 tu dia mengatasi pendapat 1 orang. Itu yang Datuk Najib tidak mendapat peluang untuk dibebaskan. Kalau nak ikutkan hari ni kalau misalnya tiba-tiba Hakim Nazlan ni didakwa ataupun diambil tindakan tata tertib kerana langgar kod tata etika hakim, Datuk Seri Najib perlu dibicarakan semula di hadapan seorang hakim yang adil. Sebagai seorang yang difitnah, kalau tanya dengan saya nak dibicarakan, dan itulah apa yang Datuk Seri Najib mahukan. Dia bukan nak kes dia dibuang, macam dulu Lim Guat Eng punya kes, kes dia dibuang. Perbicaraan tu ada 60 saksi pihak pendakwaan, dah panggil 25, ada lagi 35, kes tu dibuang. Datuk Najib tak nak macam tu. Datuk Najib nak kes dia diteruskan, tetapi dia minta keadilan. Dia minta dibenarkan untuk bawa Queen Counsel. Dia minta supaya dibenarkan untuk bukti-bukti baru dibawa, dikemukakan di dalam mahkamah. Ini dia tak dapat. Betul. Okey? Saya setuju. Okey Zaim, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih banyak tu. Selamat malam, selamat berjuang. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Musuhku syaitan. Betul lah. Musuhku syaitan juga. Kadang-kadang musuhku syaitan yang bertopengkan manusia. Apatah lagi geng-geng yang membisikkan bisikan syaitan di telinga Mak Ain Sabri. Ini musuhku juga. Waalaikumsalam. Ya. Ni tak ada betul topeng ni tu. Ni betul-betul ni. Ini baru gentle. Tok, saya nak minta satu soalan saja kepada Datuk. Okey. Nak mohon pandangan Datuk. Boleh tak Datuk kumpulkan semua influencer yang fisabilillah daripada UMNO ni untuk memberi satu garis panduan dan juga menghargai mereka yang telah berjuang selama ni lah. Mereka ni bukan peminta dana ataupun pemakan dedak. Mereka ni hanya berjuang atas platform persendirian, kebanyakannya kita lihat dalam TikTok ni, dalam media sosial. Untuk dia untuk makluman siapa nama? Apa Apa Atai. 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 Ya. Nama apa? Nama Atai. Ya. Atai, okey, Atai. Untuk makluman Atai, kita pernah buat sekali majlis silaturahim. Kita panggil semua sahabat trupa ni, kita buat majlis makan-makan lah. Kita dah buat sekali 10/5. Kemudian 30 hari bulan tu hari, kita buat kursus 1 hari. Ini orang yang kita nak rekrut.
orang yang kita nak rekrut. So kita train dia orang apa yang dia orang patut buat dari segi virality, narrative apa semua sekali kita dah buat benda tu. Okey. Ada juga Laskar Cyber yang membantu kita masa pilihan raya yang ke-15, 6 bulan sudah. Baru ni saya bawa dia orang pergi ke apa ni, Hatnyai. Kita ada rombongan lah. Maknanya dari masa ke semasa tu kita ada lah. Kita ada kaedah-kaedah kita macam mana kita appreciate kawan-kawan ni. Tapi yalah, kita belum ada sebarang bantuan kewangan daripada mana-mana pihak. Kita sedang berusaha ke arah itu. Kita pun kalau boleh, biarlah kawan-kawan kita ni duit top up dia orang kan. Kita tahu kawan-kawan ni semua fisabilillah, tapi kalau dulu kita bukan dalam kerajaan, kita boleh cakap kita nak semuanya fisabilillah, betul tak? Tapi bila kita dah ada dalam kerajaan, kawan-kawan kita pun banyak dah menteri, kawan-kawan kita ada yang timbalan menteri, betul tak? Takkan kita nak suruh kawan-kawan yang dulu pakai duit poket dia, duit top up apa semua, takkan sekarang duit top up pun kita tak boleh bagi, betul tak? Sekarang ni kita sedang berusaha ke arah itu, InsyaAllah sikit lagi. Saya rasa dalam bulan ni insyaAllah. Cuma saya tengok ramai lagi tu yang bergerak dengan jiwa, dengan semangat, ramai tu sebenarnya. Terima kasih banyak-banyak. Tolong beri perhatian tu. Ya. Cuma siapa yang dah menyertai kursus apa semua, nama dia tu ada dalam radar kita. Siapa yang belum tu, yang itu kita kena kenal pastilah siapa dia. Bolehlah berhubung dengan saya, siapa yang ada kemampuan untuk menghasilkan video-video pendek contohnya. Siapa yang ada kemampuan nak buat filem pendek, ataupun parodi. Contohnya dia buat filem parodi bagaimana wakil rakyat Perikatan Nasional lari daripada parlimen bila nak dibahaskan laporan ketua audit negara. Contohnya, kalau ada bahan-bahan yang macam ni, kita dah tahu, kita dapat congkil bakat kawan-kawan kita ni, apa yang dia orang pandai buat, jadi lebih mudah. Mungkin kita boleh kata orang tu dia hasilkan satu video pendek, kita boleh buat dalam bentuk bayaran ataupun media buy dan sebagainya. Okey? Baik. Terima kasih. Okey, sama Ridwan Satrial. Ya, Datuk. Ya. Dengar Dengar. Hello. Okey. Ya, Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam. Okey, saya tengok sekarang macam kerajaan perpaduan sekarang ni. Saya tengok macam penerimaan orang-orang UMNO terhadap Anwar Ibrahim ni nampak macam okey lah, macam dah kenal lama. Contohnya macam Datuk Zaid, Dr. Zamri, nampak macam ada chemistry tu. Macam boleh terima lah. Tapi saya tengok golongan-golongan bekas UMNO, contohnya Tan Sri Anwar Musa, dan juga ahli UMNO yang digantung Datuk Seri Syamuddin ni, saya tengok diorang berdua ni memang nampak macam tak suka langsung dengan Anwar Ibrahim ni. Dia bukan setakat tak suka DAP je. Yang DAP tu mungkin kita faham, tapi tak suka Anwar Ibrahim ni memang terang-terang sangat lah. Setiap kali diorang bercakap pun memang diorang tak suka Anwar Ibrahim ni. So Datuk mungkin sebagai orang lama, mungkin Datuk boleh ceritalah kenapa dua orang ni memang tak suka sangat dengan Anwar Ibrahim ni. Siapa? Sebab kalau macam Anwar Musa ni, Anwar Musa dengan Syamuddin Tun Hussein Syamuddin ke Anwar Musa ke, memang diorang terang-terang lah tak boleh terima. Mungkin Datuk orang lama boleh cerita kenapa diorang tak suka. Saya yang saya tahu kan, Anwar Musa ni, kalau dia Datuk Seri Anwar lantik dia jadi menteri, confirm dia suka. Kalau Datuk Seri Anwar lantik dia jadi menteri, confirm dia suka. Dan dia akan taat setia
Dan dia akan pertahankan Datuk Seri Anwar Ibrahim ni Anwar Musa. Bila dia tak dapat jadi menteri, digugurkan pula, tak dapat jadi ahli parlimen, dan dia pun tahu bahawa Datuk Seri Zahid hari ini bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kalau misalnya dia tak berjaya turunkan Datuk Seri Anwar Ibrahim ni, maka dia takkan merasa dapat jadi menteri balik. Jadi sudah pastilah dia takkan menyokong Datuk Seri Anwar. Itu je. Sebab kepentingan peribadi dia tu. Apa yang dia idamkan tu tak boleh dapat. Hishamuddin ni daripada dulu lagi, Datuk Seri Anwar dengan dia ni memang tak okey. Contohnya masa dia bertanding naib Ketua Pemuda UMNO Malaysia dulu. Saya masih ingat lagi. Gandingan ketika itu Datuk Seri Zahid berganding dengan Datuk Seri Fattah Iskandar. Fattah Iskandar lawan dengan Hishamuddin Tun Nusit. Jadi Fattah dengan team up dengan Datuk Zahid, Fattah kalah, Datuk Zahid menang. Itu sebab bila Datuk Tun Dr. Mahathir ketika itu nak mengenakan Datuk Seri Anwar dengan menggunakan isu liwat dia, pada ketika itu Datuk Zahid bagi menyelamatkan daripada keahlian dia dalam UMNO tu dibuang, Datuk Zahid akhirnya terpaksa bersetuju untuk melepaskan jawatan Ketua Pergerakan Pemuda. Kenapa dia orang nak sangat Datuk Zahid lepaskan jawatan Ketua Pemuda? Supaya Hishamuddin boleh memangku. Jadi kena tahulah bahawa Hishamuddin ketika peristiwa 98 itu dia berpihak kepada Mahathir Mohamad. Kerja dia memanggil semua sekali pemuda-pemuda UMNO ni pergi ke rumah dia di Ampang tu untuk yakinkan bahawa kita kena mengikut Presiden, kena mengikut Tun Dr. Mahathir pada ketika itu. Saya pernah hadir. Saya dihantar pada ketika itu oleh saudara Saifuddin Nasution, Setiausaha Pemuda, untuk dengar apa yang Hisham buat di rumah dia. Saya masih ingat lagi. Bila saya masuk je, Hisham nampak saya, dia tu diam. Terus alih topik lain. Lepas tu dia suruh YB Razali untuk bawa saya pergi ke tempat makan. Lepas tu dia sembang balik dengan pemuda-pemuda UMNO yang pergi ke rumah dia kat Ampang masa tu. So dia memang daripada dulu lagi dengan Mahathir, Hishamuddin ni. Okey? Memang tak ngam lah. Memang tak ngam. Lain camp. Okey Datuk, soalan kedua boleh Datuk? Ya. Okey, tadi saya tengoklah sekejap wacana Sina tu. Okey. So wacana Sina tu Tan Sri Anwar ada, Datuk Sri Shaka pun ada. Ya. Okey. So kalau Datuk tak tengok lagi, mungkin Datuk boleh tengok balik, lepas tu Datuk boleh ulas lah. Ya. Terutamanya daripada mulut Tan Sri Anwar ni. So Tan Sri Anwar ni dia ada sebut, dia kata dekat UMNO sekarang ni, kalau kita bersuara, kita akan dihukum, akan dibuang. So saya nak tanya Datuk sendiri sebagai ahli Majlis Tertinggi ni, pernah tak dekat kalangan ahli majlis ni yang pernah menyuarakan ketidakpuashatian, maksudnya bergaduh lah dalam Majlis Tertinggi tu tapi tak pun kena buang? Ada tak benda tu berlaku? Sebab Anwar kata bila kita bersuara kena buang, tapi Majlis Tertinggi ada tak? Ya, Anwar Musa cakap tu betul. Kalau kita bersuara, kita kena buang. Saya sebagai salah satu contoh. Bila saya bersuara tak bersetuju, dia masa tu sudah bersama dengan Mahathir, membantu Mahathir untuk buat program Maruah Melayu tu, Maruah Melayu, bukan Maruah Melayu, Maruah Melayu. Kan? Dia masa tu nak menyelamatkan tengkuk dia, dah tak boleh pergi luar negara, nak rasmi masjid dia selatan Thailand, pun tak boleh. Lepas dia tolong Mahathir, lepas tu dia boleh bawa bini dia pergi ke luar negara. Bila saya menentang mereka, mereka pecat saya. Mereka tak bawa pun pergi ke jawatan kuasa disiplin parti. Ini Anwar Musa punya kerja lah. Jadi apa yang Anwar Musa cakap tu, sebenarnya dia cerita tentang apa yang dia pernah buat pada saya.
Tetapi Masa tu dia SU Agung ya, dia Susah Agung. Tetapi saya nak beritahu, bila Datuk Zahid nak ambil tindakan pada Khairi Jamaluddin, nak ambil tindakan terhadap Isyamuddin, kita bawa ke jawatan kuasa disiplin parti. Kita bawa ke jawatan kuasa disiplin parti. Saya orang yang buat laporan disiplin ke atas Khairi Jamaluddin. Ada tak orang yang buat laporan disiplin ke atas saya ketika mereka nak pecat saya? Tak ada. Jadi Anwar Musa menceritakan zaman dia jadi Susah Agung. Bukan zaman Datuk Zahid dah lantik Ahmad Maslan. Tak ada. Zaman dia. Hari ni dalam MT pun ada orang yang bercanggah pandangan. Contohnya ada yang nak supaya pemilihan UMNO ditangguhkan. Ingat lagi tak? Ada 2 individu yang tak menyokong pemilihan UMNO ditangguhkan 6 bulan, dalam tempoh 6 bulan selepas pilihan raya umum di Peringkat Persekutuan. Pertama, Alwi Cik Mat. Kedua, Razali Ibrahim. Saya nak tanya, Alwi Cik Mat dengan Razali Ibrahim kena pecat tak daripada parti? Tak ada. Kan? Jadi sebenarnya berbeza pandangan tidak menyebabkan kita dipecat daripada parti. Bila kita dipecat daripada parti? Bila lagi 5 hari nak pilihan raya, kita naik pentas kerana kita tahu kita bertanding di kawasan Sungai Buloh, urban areas. Ramai orang-orang PKR di situ, ramai orang-orang DAP di situ. Maka kita nak menangkan diri kita ni, kita cakap parti UMNO hari ni ialah parti yang sakit. Parti UMNO hari ni ialah parti yang sesat. Tak pernah dalam dunia ni orang yang bertanding mewakili UMNO atas tiket Barisan Nasional, dia nak berkempen tu, dia kena hina UMNO, dia kena kata UMNO sesat, dia kena kata UMNO parti yang sakit. Disebabkan dia nak menang kat kawasan ni, kenyataan dia ni digunakan satu negara, digunakan oleh Rafizi ketika itu, digunakan oleh Sanusi ketika itu, nak beritahu KJ pun cakap parti UMNO ni parti sesat, parti dah sakit. Takkan tuan-tuan nak undi lagi UMNO, nak undi lagi BN? Orang macam ni takkan kita tak hadapkan dia ke jawatan kuasa disiplin parti. Kita hadapkan dia. Cuma disebabkan bila dia bercakap itu, ianya dirakam. Bila ianya dirakam, kemudian dia pula masuk ke dalam Facebook dia. Maka jawatan kuasa disiplin parti boleh membuat cadangan kepada Majlis Kerja Tertinggi UMNO untuk memecat dia tanpa perlu panggil dia, minta dia bela diri. Ini kena faham. Kita bukan mahkamah. Kita cuma lembaga disiplin. Lembaga disiplin ni, dia akan tengok kesalahan tu. Kalau dia punya bukti tu overwhelming, dalam KJ punya Facebook pun takkanlah KJ nak letak gambar, video orang yang muka macam KJ, tall, dark and handsome macam KJ, tapi bukan KJ, tapi dia upload kat Facebook dia. Betul tak? Jadi bila dia sendiri dah upload, maka dia mengesahkan memang dia cakap macam tu, maka lembaga disiplin cadangkan pecat saja. Dan Majlis Kerja Tertinggi UMNO yang bersidang memutuskan pecat. Maka hilanglah jawatan, hilanglah keahlian dia sebagai ahli UMNO. Sama juga dengan Hisham. Bukan kerana hidung dia mancung dia dipecat, tuan-tuan. Bukan kerana senyum dia sampai ke telinga yang menyebabkan dia dipecat daripada dia digantung daripada UMNO 6 tahun. Tidak. Kerana perbuatan dia mengkhianati. Perbuatan dia apa yang Hisham buat? Dia menghasut 10 orang wakil rakyat UMNO ni, dia hasut supaya wakil rakyat UMNO ini, tuan-tuan,
memberikan SD kepada Muhyiddin Yassin untuk menjadi Perdana Menteri. Sedangkan kita dah buat akta anti lompat parti dan Hisham sendiri dah tanda tangan. Aku janji bahawa dia tidak pernah memberikan SD kepada sesiapa dan tidak akan memberikan SD kepada sesiapa selepas dia tanda tangan aku janji di hadapan Ketua Parti Datuk Seri Zahid Hamidi. Jadi bila dia menghasut orang, itu dah lagi teruk lah kan. Maka dia pun digantung 6 tahun. Okey? Betul tak? Okey. Ada soalan? Sekejap, ada soalan daripada studio sekejap Ya, ada yang mengatakan bahawa baru-baru ni Tok mengatakan ada 4 juta Melayu yang bodoh kan. Yang pergi undi Perikatan Nasional. Dia kata orang putar dia, orang kata Datuk hina orang Melayu, Datuk cerca orang Melayu atau buruk orang Melayu ni, pandang rendah pada orang Melayu ni. Bukan setakat aku hina, memang bodoh pun. Cuma dia orang ni potong sekerat. Kalau orang yang pakai otak, dia takkan percaya bulat-bulat. Sebab setiap apa yang aku perkatakan dirakam. Maka buka balik kenyataan itu. Saya merujuk kepada 4 juta lebih orang yang mengundi Perikatan Nasional. Macam mana dia orang nak nafikan dia orang bodoh? Kita tengok apa yang berlaku. Apa yang berlaku zaman Muhyiddin menjadi Perdana Menteri? Hanya nak memastikan bahawa kedudukan dia sebagai Perdana Menteri tidak hilang. Dia lockdown satu negara. Dia boleh lockdown parlimen saja. Tapi kalau dia lockdown parlimen, orang akan nampak dia sebenarnya lockdown parlimen kerana takut diadakan undi tidak percaya pada diri dia. Maka dia lockdown satu negara termasuk Perlis yang angka COVID itu terlalu kecil. Satu Malaysia terpaksa di lockdown. Sekejap buka pintu ekonomi, sekejap tutup. Sekejap buka, sekejap tutup. 18 bulan kita sengsara. Berapa ramai orang hilang pekerjaan. Betul, pemandu teksi boleh pergi cari makan. Betul, pemandu Grab boleh pergi cari makan. Tetapi kena ingat, kalau orang yang bukan dalam essential services, orang yang bukan dalam perkhidmatan yang penting, mereka tak boleh keluar bekerja. Kalau pemandu Grab, pemandu teksi keluar pergi cari customer pun tak ada. Saya interview dia orang ni semua. Berapa ramai yang pinjam? Tak, dulu mula-mula dia minta KWSP. 4 kali kita bagi keluarkan duit KWSP pun tak selesai masalah dia orang. Pernah rakyat Malaysia 61 tahun di bawah pemerintahan Barisan Nasional terpaksa minta supaya dibenarkan keluar duit KWSP? Tak ada. Kenapa kita kena bagi dia orang keluar KWSP? Sebab bodoh bernama Muhyiddin Yassin ini telah menyebabkan hancur lebur kehidupan rakyat. Kau bagi RM600, tetapi pendapatan yang secara sempurna, biasa ada orang collect RM30,000, RM100,000 satu bulan. Lepas tu yang B40 pun busuk-busuk pun ada yang RM2,000, RM3,000 satu bulan. Kau ingat bagi RM600 boleh selesai masalah semua orang. Bagi pula KWSP, lepas tu kau tutup balik pintu ekonomi. Orang baru gunakan duit tu untuk jadi modal perniagaan. Last kali kau tutup pintu ekonomi, yang peniaga pasar-pasar malam dah beli barang, kemudian apa jadi? Hancur lebur. Hancur lebur. Hancur lebur kehidupan mereka. Last kali minta KWSP kali kedua, Muhyiddin tak bagi. Bila Muhyiddin tak bagi, dia orang pinjam Along nak teruskan kehidupan. Bila pinjam Along, mengharapkan tidak ada lagi tutup buka, tutup buka, tutup buka. Beli barang-barang basah, modalkan untuk meniaga balik. Bila modalkan untuk meniaga balik, tiba-tiba apa jadi? Tutup balik sektor ekonomi kita. Akhirnya tak boleh bayar Along. Yang mana yang tak tahan kena pressure dengan Along, yang mana yang tak tahan kena tekan dengan Along, diugut dengan Along, disimbar cat dan sebagainya. Bunuh diri. Terjun bangunan.
gantung diri. Last kali, selepas merana macam-macam, selepas merana dengan macam-macam perbuatan Muhyiddin, disogok RM350. Dia pangkar balik Perikatan Nasional. Betul. Disogok dengan RM500. Dipangkar balik Perikatan Nasional. Disogok dengan berbagai bentuk fitnah. Akhirnya Perikatan Nasional dipangkarnya. 4 juta lebih ni memang bodoh. Minta maaf cakap. I stand by my words. Memang bodoh. Kalau dia orang boleh guna otak dia yang waras, dia tidak akan membuat pilihan untuk menerima RM350. Kau ambil je lah RM350 tu. Pangkar undi Barisan Nasional. Betul kan kesilapan 2018? Tapi apa yang dia membuat? Dia pangkar juga Parti Midin ni. Last kali apa jadi? Tak ada satu pun kerajaan boleh dibentuk secara bersendirian. Terpaksa bergabung. Bila dah bergabung, dia marah pula ke UMNO. Tak ke bodoh tu? Lepas tu nak marah kat aku cakap orang bodoh. Memang kau orang bodoh. Tak boleh fikir. Penat tau. Kita yakinkan dia orang, kita bagi fakta. Kita bagi detail. Kita cerita tentang bagaimana Mahathir nak menang kerajaan. Mereka janji bukan-bukan. Janji tak ditunaikan. Ada juga orang yang bagi undi lagi. Tapi tak sebodoh orang yang bagi undi pada Perikatan Nasional. Kalau kita guna otak kita ni, kalau kita berpelajaran tinggi, tapi kita gunakan otak kita ni dengan cara yang betul, kita tak membiarkan diri kita diperbodohkan oleh PAS. Undi PAS masuk syurga. Undi BN, undi PH masuk neraka. Orang bodoh je yang akan termakan dengan propaganda begini. Orang pandai tak akan termakan. Ada setengah-setengah pakai kepiah. Mereka prefer untuk bersama dengan PAS. Tapi dia tak sedar bahawa engkau belajar tu UMNO yang hantar. Sekolah agama tu UMNO yang buat. Universiti Islam Antarabangsa, College Universiti Islam, Maktab Perguruan Islam, Institut segala macam Islam, semua UMNO buat. Sekolah agama rakyat UMNO buat. Yang PAS buat pasti je. Lepas kau punya knowledge tentang Islam tu dah mantap, tiba-tiba kau dah rasa tak selesa nak berkawan dengan UMNO yang buat semua, termasuk bank Islam, perbankan Islam segala macam ni. Kau lebih selesa untuk bersama dengan geng-geng yang buat pasti ni. Salah kalau kita kata dia bodoh. Memang bodoh. Air di Kelantan tu dah berapa puluh tahun dah keruh. Masalah air tak boleh selesai. Kita tak bagi royalti minyak pun kita tetap bagi wang ehsan. Apa dia buat dengan wang ehsan? Kenapa Tun Dr. Mahathir menghentikan pemberian wang ehsan kepada Terengganu? Sebelum tu 99 dia ambil alih, dia masih dapat royalti minyak tiap-tiap tahun. Kenapa tiba-tiba bertukar menjadi wang ehsan? Sebab Haji Hadi tak boleh beritahu apa dia buat dengan duit yang dibayar oleh kerajaan Mahathir ketika itu. Itu sebab Mahathir menghentikan. Sekarang dah duduk sebentar, padan muka. Sama-sama bodoh. Okay tak? Hari ni terlihat Haji Hadi dengan Dr. Mahathir bertemu kan dengan orang yang menyokong proklamasi Melayu. So wartawan tanya pada Haji Hadi tentang komen tentang isu Mali, tapi dia tak nak komen tak? Memang dia tak nak komen. Takkan dia nak kata memang betul seperti mana diungkapkan oleh Tun Dr. Mahathir, Ibrahim Libya memang mati katak. Betul tak? Okey, ada lagi? Betul tak?
Tak, Takuyuddin kata dia senada dengan Muhyiddin untuk bersama dengan Mahathir tu. Dan dia kata Mahathir adalah negarawan tu. Tak, dia senada dengan Muhyiddin untuk bersama dengan Mahathir. Kita nak tanyalah, kenapa Muhyiddin tak datang mesyuarat tu? Untuk wakil. Kenapa hanya Haji Adi yang datang? Kenapa hanya Takiyuddin yang datang? Hamzah Zainuddin pun tak nampak bayang. Muhyiddin tak nampak bayang. Nampak macam Syahidan Kasim yang bukan masuk tu. Syahidan Kasim memanglah. Dia bukan masuk bersatu, dia masuk PAS. Kan? Norma datang. Tapi Norma pun, kau percaya cakap aku, dia tak bertanding pilihan raya akan datang ni. Dia tahu dia bertanding je, SPRM buka kes dia. Dia akan suruh anak dia je bertanding. Telur tak ada. Tak payah duk sembang lah. Pompam yakin 35 kursi boleh menang apa semua sekali. Last kali tak bertanding. Okey. Ni ada orang, mungkin bukan perkataan tu, mungkin Walaon komen sikit tu tadi. Walaon. Okey. Laporan Ketua Audit Negara. Dia kata kenapa pembangkang tolak perbahasan tu sebab Ketua Audit Negara tidak ada dalam parlimen untuk bentangkan laporan tu. Dia bodoh ke apa? Itulah. Ini masalahnya bila kita cakap Geng Perikatan Nasional ni bodoh, dia orang marah. Tapi berapa kali Sanusi menggunakan perkataan bodoh, perkataan lancau pun dia gunakan. Okey. Ini masalah Walaon ni. Dia tak boleh bezakan. Di mana tempat dia boleh guna perkataan bodoh ni, di mana tempat dia tak boleh guna perkataan bodoh, di mana tempat boleh guna perkataan tu, mana tempat yang tak boleh. Dia orang tak boleh beza. Betul. Okey, ada lagi? Betul, ada satu orang minta pandangan tu Papa kebenaran. Ada pula Papa kebenaran ni. Dulu masa Anwar Musa sebagai Setiausaha Agung UMNO, dia ada keluar kenyataan, dia kata UMNO sedia jalin bekerjasama dengan DAP. Betul? Masuk dengan DAP. Tapi kenapa hari ni tu balon pula dia seolah-olah macam dia, itulah cakap. Kalau misalnya kerajaan perpaduan ni bagi dia jadi menteri, dialah orang yang akan berkempen untuk kerajaan perpaduan. Dia cuma fikir tentang kursi menteri dia tu je. Dia nak jadi menteri je, dia tak peduli yang lain. Kalau misalnya dia dilantik menjadi menteri, kalau Papa Gomo cium tangan Mahathir ni, tapak tangan kiri, yang Mahathir buat cebok tu, tangan tu, kalau Anwar Musa ni bukan setakat tangan kiri, tangan kanan dengan tapak kaki pun dia cium. Itu Anwar Musa. Dia akan meletakkan taat setia dia kepada Perdana Menteri. Itulah yang berlaku. Daripada taat setia dia kepada Datuk Zahid, tiba-tiba bila dia jadi menteri kepada Muhyiddin, taat setia berubah menjadi kepada Muhyiddin. Itu yang back berjuta-juta tu. Betul. Semalam dalam live Papa Gomo, dia ada cakap pasal Datuk lah. Dia kata saya bukan macam lobak. Dia kata yang sekarang ni dia kata Datuk ni pergi salam cium tangan kunyit, dia kata tu. Dia pergi salam cium tangan macam tu, kata dia salam cium tangan negarawan, dia kata. Kita masih boleh buka. Saya pun dah keluar dalam Facebook saya kenyataan Gomo terhadap Mahathir. Gomo kata Mahathir inilah yang membawa kepada kehancuran. Yang ini hari ini dia kata negarawan. Negarawan. Dan dia kata Mahathir ni kaki belit. Hari ini siapa yang kena belit? Dia yang kena belit. Betul, dia pun cakap tu dalam tu. Dia kata Mahathir ni bukan berapa perpecahan yang macam mana Datuk kata. Saya rasa rakyat Malaysia ni, walaupun ada 4 juta lebih yang bodoh yang mengundi Perikatan Nasional, tapi kena ingat rakyat Malaysia ada 32 juta
Tolak 4, ada lagi 28 yang tak sebodoh beruang yang bernama Papa Gomo ni. Ada 28 juta yang masih cerdik. Yang lagi 4 juta ni kita biarkanlah. Kita biarkan dia. Kita harap satu hari nanti mereka akan sedar dan kembali ke pangkal jalan. Kita doakan. Okey, ada lagi? Okey. Jadi saya minta tolong sahabat-sahabat minta share live kita pada malam ini supaya dapat memberi manfaat kepada kawan-kawan yang tidak bersama. Siapa yang tak ready nak share ni, masih malu-malu kucing kan? Minta tolong save nombor telefon saya 0138387038. 0138387038. Kita ada kawan-kawan yang nak bertanya soalan Najmi Adnan. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Silakan. Tadi Datuk dia sebut pasal Gomo, saya tarik lah nak tanya. Ya. Banyak tu. Kau tertarik dengan Papa Gomo ke? Dia nak kita sebab dia sedang sebarkan, kononnya dia mendapat pesanan daripada Datuk Seri Najib. Allah Akbar. Kalau kau percaya dengan Malaun ni, aku pun tak tahu nak kata apa. Sabar dulu. Saya bukan percaya. Ramai yang percaya, dan tadi Niza dah pun buat statement Nabi ada satu live ni. Agak-agak Gomo boleh jawab ke kalau kita tanya dia? Kita nak percaya Niza ke nak percaya Gomo akan umbi ni? Saya minggu lepas yang pergi mahkamah. Minggu lepas saya pergi berjumpa dengan Datuk Seri Najib pun tak ada mengarut lah. Tak ada. Saya bagi tadi Niza dah buat statement dah. Tak ada langsung cerita bahawa Datuk Seri Najib ni tak restu kerajaan perpaduan. Saya nak beritahu, kalau dia tak menyokong kerajaan perpaduan ni, mungkin pun benda ni tak terbentuk. Mungkin tak terbentuk. Maknanya Datuk Seri Najib ni antara yang awal memberikan sokongan dan dia juga memainkan peranan untuk meyakinkan kawan-kawan di Sarawak untuk memberikan sokongan kepada Datuk Seri Anwar untuk membentuk kerajaan perpaduan. Ini kena faham. Dan hari ini Niza dah mengesahkannya. Kemudian kita tengok Niza pun duduk dalam naib ketua UMNO bahagian. Ni Yana pun jadi Esko Puteri Malaysia, Ketua Puteri UMNO bahagian Lembah Pantai. Kita tengok Nazif pun dah jadi Ketua UMNO bahagian Langkawi. Pesanan Datuk Najib, jaga parti UMNO ni baik-baik. Jangan sampai UMNO ni jatuh, jangan sampai UMNO ni tumbang. UMNO hari ni bekerjasama dengan Pakatan Harapan. Maka kita kena bantu juga Pakatan Harapan. Kalau misalnya kita tak bantu Pakatan Harapan, BN tak menang, PH pun tak menang, last kali yang menang siapa? Yang menang Perikatan Nasional. Jadi kawan-kawan kita, terutamanya geng-geng Datuk Seri Najib ini, saya tahu ada setengah-setengah daripada mereka ni dah mula bersembang dengan KJ, dah mula bersembang dengan Hamzah Zainuddin, dah mula bersembang dengan Mak Sabri, dah mula bersembang dengan siapa lagi, geng-geng Isyamuddin, geng-geng Muhyiddin, geng-geng Atok ni, termasuklah Khairuddin Abu Hassan, Din Botok ni. Kalau korang masih percaya dengan lahanat dan lahabau ni, lebih baik gantung diri lah. Inilah puaka-puaka yang masa dia Datuk Najib belum kena, mereka dah merancang nak kena dengan Datuk Najib. Mahathir dah berjumpa Tommy Thomas ni, sebelum kita kalah pilihan raya, dia dah berjumpa dengan Tommy Thomas merancang nak kena dengan Datuk Najib. Dan akhirnya diorang ni lah yang telah mengheret Datuk Najib ke mahkamah sehingga Datuk Najib hari ni berada di penjara Kajang. Jadi kita nak percaya lagi ke manusia-manusia ni? Nak percaya lagi? Allah Akbar. Suruh lihat well tu.
Berat lah, berat. Okey. Tok. Papa kebenaran. Panjanglah Tok soalan. Ha. Tok. Ya. Ni first time saya tanya soalan lah Tok. Okey, silakan. Okey. Nama siapa? Saya nak tanya tu. Ni nama Muhammad Izzuan daripada Kuala Batas. Izzuan. Okey, Izzuan. Saya pernah jumpa Datuk jugalah. Itu. Ya. Ya tu. Okey, satu soalan tu. Tapi sekarang ni kita tengok dalam Facebook tu kan. Macam terutamanya saya ni banyak main Facebook lah. Orang tua ni pun banyak main Facebook. Kita tengok tu kan. Macam akhbar-akhbar ni tau. Akhbar-akhbar online ni. Macam surat khabar online ni kan. Especially Sinar Harian saya nampak ni dia lebih menjerumus pada menyokong Perikatan Nasional. Perikatan Nasional lah. Betul. Betul tak tahu? Betul. Pasal tak? Lepas tu kan dia ada je buat macam kadang-kadang dia buat macam statement macam provokasi sikit lah korang ni kan. Saya tengok Sinar lah yang paling saya tengok ni kan. Lepas tu komen-komen pun nampak macam teruk sikit lah kan. Datuk kalau boleh usulkanlah benda ni kan. Tengok sikit siapa yang wartawan ni Sinar ni kan siapa. Boleh lah tengok tu. Itu je tu Ya. Sinar ni dia pro Mahathir, pro Perikatan Nasional daripada dulu lagi. Jadi saya pun dah cakap kan. Saya dah cakap sekarang ni pihak-pihak yang ada kuasa buatlah sesuatu kan. Kita tak boleh biarkan mereka ni terus menerus membuat agenda-agenda yang memburukkan kita. Dan bagi saya kita pun kena tahu dia orang ni, contohnya malam ni dia orang buat dia nak bergandingkan dengan Anwar Musa dengan Rahim Tambici kan. Panggillah Susah Agung UMNO, baru tengok level Susah Agung berdebat dengan Susah Agung. Walaupun Susah Agung kita muda saya yakin Susah Agung kita boleh berdebat dengan baik kan. Sama juga Susah Agung PKR pun ada. Kenapa tak panggil Susah Agung PKR nak lawan dengan Anwar Musa? Kita tengok daripada situ pun niat dia orang ni pun dah tak betul kan. Dia panggil Giant daripada Bersatu, dia panggil Giant daripada PAS, kemudian dia panggil apa ni daripada PKR dia panggil wanita je. Okey lah, Datuk Syaka korang-korang boleh jugalah dia berdebat. Tetapi biarlah adil kan. Kalau nak berdebat tu panggil seorang yang boleh berdebat nak lawan dengan Anwar Musa. Itu pun saya tengok koyak juga Anwar Musa tadi. Okey. Anwar Musa dari perbuatannya tu. Kau tak pun panggil lah Wan Kuris kan. Mau dia tertinggal telefon kat rumah. Okey, ada lagi? Ada lagi? Waalaikumsalam. Okey tu. Dia macam ni tu. Sebab semalam saya dah tengok Papa Gomo tu punya live. Tengok boleh tahan jugalah. Dia punya viewer dia boleh tahan jugalah. Ni daripada perspektif orang atas pagar tu kan. Ya. Atas pagar ni yang banyak kena bodoh dengan Gomo ni. Ya betul. Itu saya cakap tu. Okey macam ni. Sebab saya tengok bila dia dapat tarik crowd macam tu kan. Engagement dia macam tu kan. UMNO dia nak kena cari seorang lah. Seorang atau dua orang ni tu yang macam boleh tarik crowd macam tu. Sebab sekarang ni saya tak nampak lagi daripada side UMNO ni ada yang boleh tarik crowd macam tu. Sebab dia baru buat sekali tu live semalam. Saya tengok crowd dia yang macam yang saya risau lah kalau macam orang atas pagar kan. Dia cepat macam bila dia main sentimen Melayu Islam kan. Jadi benda tu orang atas pagar ni dia cepat terpengaruh. Ya. Orang atas pagar ni kalau nak terpengaruh pun janganlah tengok Gomo yang sekarang ni live Melayu Islam. Tengok juga masa dia live Pondan tu. Betul kan.
Belum lagi tengok gambar-gambar dia dekat Thailand dulu. Okey tu, dah satu ni. Saya pun tak tahu macam mana PAS ambil Gomo ni. Tok, Ya. kalau Datuk ada tengok Kucing Tanah. Ya, Kucing ya, Tanah, Kucing Tanah. dia ada buat YouTube tau. Saya tengok dia ada idea tu. Memang dia ada idea. Ada idea macam dia boleh patahkan macam ada persoalan tu dia boleh patah-patah. Ada benda saya setuju dengan Kucing Tanah ni, ada benda saya tak setuju lah kan. Yelah, Contohnya memang, betul memang tu dia memang dia tak bias tau. Dia macam mana nak cakap, dia macam ada bagi solution lah. Dia bagi solution macam satu persoalan tu dia tak semua solution dia tu boleh dipakai. Tu yang masalah dia. Memang lah. Tak semua solution dia tu boleh dipakai. Masalahnya dia mengherdik UMNO ni. Dia kata bila kita minta supaya Datuk Seri Najib, kita merayu supaya Kebawah Duli Tuanku mempertimbangkan untuk memberikan Datuk Seri Najib pengampunan diraja. Dia janganlah nak herdik UMNO, kata UMNO bodoh lah apa semua sekali. Najib nakkan keadilan. Kalau dah kita tahu bahawa Ketua Hakim Negara tu dilantik oleh Mahathir, Peguam Negara dilantik oleh Muhyiddin, macam mana Datuk Najib nak dapat keadilan? Benda dah lepas sampai ke Mahkamah Persekutuan, dah lepas sampai ke Semakan Kehakiman. The only hope Datuk Seri Najib ada ialah sekiranya pengampunan diraja diberikan. Itu tak melibatkan Ketua Hakim Negara, tak melibatkan AG. Dia kata kita patut mendesak bukan memberikan pengampunan tetapi diberikan keadilan. Kalau saya boleh tukar Ketua Hakim Negara, dah lama saya tukar. Kalau saya boleh tukar AG, dah lama saya tukar. AG yang tak melindungi Hakim Nazlan. Betul tak? Masalahnya benda tu dah lepas. Dah tak boleh buat apa. Kecuali kalau lepas pilihan raya ni, kerajaan perpaduan ini mengambil keputusan betulkan lantikan hakim mesti dibuat oleh cadangan Judicial Appointment Commission. Kita ada peluang betulkan balik. Hakim-hakim yang dulu dilantik tak melalui JEK, dibatalkan pelantikan. Itu kita ada peluang. Ataupun tukar ketua ataupun peguam negara. Kita boleh betulkan banyak benda. So memanglah kita tahu Kucing Tanah ni juga, ialah dia bercakap dia ada ilmu juga. Tetapi janganlah menidakkan orang lain punya cara, kan? Saya pun ada benda saya tak suka dengan pandangan-pandangan orang lain. Tapi tak bererti saya kena herdik orang lain, kan? Masing-masing ada cara lain. UMNO bila dah Mahkamah Persekutuan dah kalah, Semakan Kehakiman dah kalah, kita merayu kepada Kebawah Duli Tuanku, hantar warkah rayuan minta supaya Kebawah Duli Tuanku pertimbangkan bagi pengampunan. Jadi yang itu saya tak setujulah pandangan dia. Banyak yang pandangan dia okey. Ada jugalah satu dua yang saya tak setuju. Okey? Okey tu. Terima kasih. Okey. Datuk. Ya, saya. Saya ada satu cadangan dan satu pertanyaan. Okey. Yang cadangan tu simple saja. Saya cadangkan Datuk kurangkan bercakap pasal PH atau BN. Sebaliknya mengutamakan untuk bercakap pasal kerajaan perpaduan. So kalau kita ni selalu cakap pasal PH atau pasal BN, nanti orang fikir kita macam tidak sepahaman macam tu. Itu pendapat saya lah sebagai rakyat. Lebihkan bercakap pasal kerajaan perpaduan. Itu maksud saya. Datuk? Ya. Ada betulnya, ada betulnya, ada tak betul juga. Okay. Ya. Kita memang sekarang ni kita banyak cakap pasal kerajaan perpaduan. Tetapi dalam masa yang sama, UMNO ni pun kena dibetulkan juga. Jadi ada banyak juga saya kena betulkan orang UMNO ni.
Sebab sekarang ni nak yakinkan orang UMNO ni bahawa kita kena pastikan kita solid dengan kerajaan perpaduan ini. Bukan hanya saya kena yakinkan ahli akan umbi, pemimpin kita pun ada yang masih tak tahu dia ke sini ke sana, ke sini ke sana. Ada juga. Ya, sebab jadi kita kena sentiasa cakap sebenarnya dan fokus untuk meyakinkan orang UMNO ni tak boleh berhenti. Walaupun saya ketua sekretariat media perpaduan, saya kena juga buat kerja sebagai pengarah komunikasi UMNO. Saya kena yakinkan orang UMNO, saya kena yakinkan pemimpin UMNO itu sendiri supaya mereka solid bersama dengan kerajaan perpaduan dan mereka tak goyang. Mereka tak goyang. Kalau pemimpin UMNO sendiri masih ada yang segan nak sebut perkataan DAP, segan nak sebut kerajaan perpaduan, masalah. Masalah. Jadi saya kena jaga dua-dua. Perpaduan kena jaga, UMNO pun saya kena jaga. Okey? Sebab ikut saya punya pengalaman lah kan. Saya ni merasa apa kan. Ikut saya punya pengalaman yang macam saya lipat-lipat dengan orang cerita pasal politik. Macam PH dan BN ni kan dua-dua parti ni kan sebelum ni bermusuh lama kan. Jadi bila kita asyik sebut pasal PH BN seolah-olah mereka anggap macam kita ni tak bersatu macam tu. Itu pandangan rakyat, bukan pandangan politik, pandangan rakyat. Rakyat fikir macam gitu. Tak, dia ini papa kebenaran. Untuk makluman papa kan. Pilihan raya di 6 buah negeri ni kerajaan perpaduan pun tak bertanding UMNO pun tak bertanding DAP pun tak bertanding. Jadi yang akan bertanding ialah BN dan PH. Jadi kena faham bila saya sebut dalam tempoh sebelum bulan 8 ni saya banyak sebut BNPH. Sebab yang akan bertanding ialah simbol dacing BN dan simbol Pakatan Harapan. Ini kena jelas. Kena jelas. Yang saya punya soalan tu pun simple saja. Saya tengok dalam laman sosial ni kan. Ini maaflah saya cakap ya. Okey. BN agak slow sikit lah. Ya. Ini saya punya yang apa yang saya lihat lah. TikTok ke Instagram ke, dia agak terkebelakang berbanding BN dengan PH lah. Itu yang saya lihat lah. Saya setuju dengan pandangan awak dan kita sedang berusaha untuk mengatasinya. Kita pun sekarang ni tengah rekrut siapa yang boleh jadi tiktokers kita sedang rekrut lagi. Kita pun nak perbanyakkan jurucakap kita. Siapa yang nak tampil jadi jurucakap, hantarlah video anda kepada saya di talian 0123320000. Manalah tahu saya tengok awak punya video bagus apa semua sekali, kita boleh talent scout, kita interview nanti, kita boleh jadikan anda sebagai kita punya juru cakap. Okey. Terima kasih. Kita dah 1 jam setengah. Saya ucap jutaan terima kasih. Kita terpaksa tutup program kita pada malam ni. Terima kasih kepada semua yang telah bersama kita. Jangan lupa share live kita pada malam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.